Mukhalafah pada perbuatan, nanti dia akan bicara musak sebelah, walaupun pendek dalam kitab ni. Mukhalafah pada perbuatan, perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baharu. Berarti yang baharu ada perbuatan, tapi tak serupa. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan yang baharu atas jalan ikhtiar usaha yang tak bekas sama sekali. Tetapi apabila sebut kata tidak serupa, bererti perbuatan ni ada, bukan tak ada. Kalau perbuatan ni tak ada, tak bicaralah hak berkaitan dengan serupa tak serupa, sebab tak ada. Sebab itulah didatangkan mukhalafah ni bagi hawadis, bukan bagi mumkinat ke makhlukat ke, tak. Kenapa dia ambil hawadis? Kenapa dia ambil hawadis? Dia tak kata mumkinat. Sebab hawadis ni benda yang ada saja. Mumkinat ni yang ada pun mumkinat, yang tak ada pun mumkinat. Mumkinat belaka. Kan mungkin tu ada 4 kan. Dia ada mumkinun alimallahu annahu lam yujad. Mumkinun alimallahu annahu lam yujad. Mungkin, tapi di ilmu Allah Tuhan tahu dia tidak akan ada. Mana contohnya? Anak orang mandul. Anak mandul tak ada, tapi mumkinun. Jadi mumkinun ni umum. Ada, tak ada, dia panggil mumkinun. Adapun hawadih ni kena kepada benda yang ada. Jadi kalaulah mukhalafah Allah Ta'ala bagi sekali yang baharu pada perbuatan, berarti perbuatan yang baharu ada. Perbuatan Allah ada, perbuatan yang baharu ada, tapi tak serupa. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan yang baharu atas jalan ikhtiar dan usaha. Tapi yang baharu ada ikhtiar usaha. Kalau yang baharu tidak ada ikhtiar usaha, tak ada bicara mukhalafah. Bahkan tak ada. Tak serupa Allah, perbuatan Allah dengan perbuatan yang tak ada. Tak ada bicara kalau dah tak ada. Faham ni? Tidak serupa perbuatan Allah akan perbuatan yang baharu. Perbuatan yang baharu ni tak ada. Tak ada, tak sedut bincang lah. Memanglah serupa tak ada bicara lah, sebab memang tak ada. Tapi kenapa perbuatan yang baru hawadih ni tak serupa? Makna perbuatan Allah, perbuatan yang baru pun ada, tapi tak serupa. Tapi kalau kita pergi pada wahdaniyah pada perbuatan, yang baharu tak ada langsung perbuatan. Bahkan kalau sebut saja keesaan pada perbuatan dengan makna tidak ada perbuatan yang baharu yang serupa dengan perbuatan Allah, tu salah hawa-hawa lagi dah. Tidak ada perbuatan yang baharu yang serupa dengan perbuatan Allah, tu salah kalau nak menghuraikan wahdaniyah pada perbuatan. Tak ada ni. Wahdaniyah pada perbuatan kalau dihuraikan dengan tidak ada perbuatan yang baharu yang serupa dengan perbuatan Allah. Kalau hurai gitu memang salah. Sebab akan beri faham bahawa perbuatan yang baharu ada tapi tak serupa. Tak, ketika menghuraikan keesaan pada perbuatan, jangan duk hurai. Apa makna keesaan pada perbuatan? Dengan makna tiada bagi makhluk satu perbuatan pun yang serupa dengan perbuatan Allah. Faham situ ada juga perbuatan tapi tak ada yang serupa. Tu salah. Sebab apa? Tak ada perbuatan. Serupa tak serupanya? Tak ada. Tapi macam mana mukhalafah pada perbuatan tu? Ada perbuatan tapi tidak serupa. Tu kata bercanggah. Hak bercanggah dua-dua ni lah kena faham molek. Mukhalafah pada perbuatan kena faham molek. Hamba ada perbuatan, hawadis makhluk ada perbuatan tapi tak serupa dengan perbuatan Allah. Perbuatan hawadis ni ikhtiar usaha, perbuatan Allah mengadakan. Ini akidah kita ni. Wahdaniyah pada perbuatan, ni akidah kita juga. Keesaan pada perbuatan dengan makna selain Allah tidak ada perbuatan.
Bukan serupa tak serupa. Tidak ada langsung. Itu keesaan pada perbuatan. Jadi macam mana ni? Bercanggah. Lepas tu dua-dua pula wajib kita pegang. Hak tu hak zahir. Wajib berpegang. Hawadis, makhluk, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi tak boleh bekas. Wajib berpegang. Tapi pada batin hakikinya balik pada wahdaniyah pada perbuatan. Tidak ada. Diri pilihan dan perbuatan hamba tidak ada. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Faham sini, fahamlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selamatlah daripada akidah Qadariyah Jabariyah. Kena faham mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Bercanggah kedua-dua. Tak bercanggah. Sebab mukhalafah pada perbuatan kita pegang pada zahir, hawadis, makhluk, hamba ada pilihan dan perbuatan. Pada batin hakiki wajib berpegang wahdaniyah pada perbuatan. Tidak ada, melainkan hanya ada perbuatan Allah. Ini kadang-kadang pelik. Kita belajar kaedah sifat 20. Belajar bab mukhalafah pada perbuatan. Belajar bab wahdaniyah pada perbuatan. Banyak dipeganginya hanya mukhalafah pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan, tauhid tidak dipegangi. Akhirnya hamba ada pilihan ada perbuatan zahir dan batin. Bukan hanya pada zahir saja. Ini habis cerita lah. Dia mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebab asas kita bicara sifat 20, asas kita mengenal Allah adalah wahdaniyah. Kita bicara mengenal Allah ni di bawah la ilaha illallah. La ilaha illallah tu wahdaniyah. Hakikinya tu wahdaniyah. Tapi dah banyak ayat Al-Quran menyandarkan pilihan pada hamba, wajib berpegang pada zahir. Perbuatan hamba ada atas jalan itu usaha. Tak serupa dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang mengadakan. Perbuatan Allah yang mengada pada batin hakiki ini bukan mengadakan hak berlaku tu. Diri pilihan hamba pun itulah perbuatan Allah. Diri usaha hamba tu pun itulah perbuatan Allah. Tu hak batin hakiki. Hak wahdaniyah pada perbuatan ni lah. Hak nak kena tu molek. Hak mukhalafah pada perbuatan itu okeylah. Tapi akhirnya hamba ada pilihan dan perbuatan zahir batin. Cuma tidak boleh bekas. Ni satu fahaman. Nak kata qadariyah boleh bekas dengan kudrah yang Tuhan letak pada diri hamba. Ni tak ni. Hamba ada pilihan dan perbuatan mutlak zahir dan batin. Cuma tak bekas. Jadi di hujung barulah balik pada perbuatan Allah. Ini bukan wahdaniyah pada perbuatan gini. Faham gini ada sekarang ni. Sebab itulah kalau bicara bab mukhalafah pada perbuatan, kena peringat sentiasa. Perbuatan yang baharu ni pada zahir. Pada zahir. Majazi saja. Batin hakiki wahdaniyah pada perbuatan. Dia kadang-kadang kan mengajar ni kita mengajar rekah je. Mengajar rekah macam sebab benda asah je. Hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak boleh bekas. Hamba ada pilihan dan perbuatan tapi tak boleh bekas. Memang kita wajib berpegang. Tapi kalau berhenti setakat tu tak boleh bekas sahaja. Pilihan dan perbuatan mutlak hamba zahir dan batin. Cuma tak boleh bekas. Jadi pilihan dan perbuatan hak hamba sendiri. Allah tunggu di hujung. Allah yang bekas yang mengadakan kemudian. Diri pilihan dan perbuatan dah wajib berpegang kan. Hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir. Bukan batin hakiki. Batin hakiki mati di wahdaniyah pada perbuatan. Dan saya jumpa orang yang kalau kita kata lumak dah dia kira belajar sifat 20. Lumak macam tak tahulah. Mana dia kira belajar dia minat sifat 20. Dia minat. Payah nak cara minat sifat 20 ni. Orang minat fiqh. Bagus sangatlah minat fiqh. Itu hukum Al-Quran dan hadis. Bagus sangatlah.
Semayang rajin, pekoh semayang tak minat. Tu balik awal. Minat pekoh, tu betul sangat minat pekoh. Tapi tiba-tiba ada orang, kalau pekoh saya pergi ustaz, kalau tauhid saya tak pergi. Macam-macam alasan dia kata. Heloh gitulah, heloh ginilah. Kalau pekoh ada alasan pun dia ketepikan. Kalau tauhid tak ada alasan pun buat alasan. Dia cerita hak lama dia. Pekoh ada alasan pun ketepikan alasan. Ni cerita orang baik belajar ni. Tauhid tak ada alasan pun, macam mana nak buat alasan supaya tak pergi? Sebab apa? Sebab tak pergi ni tak ada alasan, kata dia orang. Sebab sama-sama minat belajar. Kalau orang tak minat belajar, tak apa tu. Ni orang minat belajar. Kemudian barulah habis dah alasan dia kata. Takkan nak buat alasan yang sama. Kalau kawan-kawan tanya nak buat alasan yang sama, orang tak percaya dah. Ke macam mana? Akhir tak ada alasan dah. Pergi dengarlah. Lambat juga nak boleh faham. Tapi alhamdulillah, terbuka ke hati dianya. Tapi pemahaman juga. Tapi nak ceritanya, ni cerita orang ni memang dia minat sifat 20. Dia bagi sifat 20. Bas mai dia belajar juga. Tapi dia bagi sifat 20. Tu kata payah nak jumpa. Tapi dalam bab hak mukhalafah pada perbuatan wahdaniyah pada perbuatan ni, bila ni ulang berkali-kali dia pening macam. Memanglah kata wajib berpegang mukhalafah pada perbuatan. Hawadis makhluk hamba ada perbuatan tak berpegang. Wajib berpegang ada. Tapi wahdaniyah pada perbuatan tak ada. Perbuatan Allah dia ada. Wajib berpegang juga. Apabila nak faham tu dia jadi pening. Walah tak pening lah. Hamba ada perbuatan pada zahir, takkan bercanggah. Semuanya perbuatan Allah pada batin hakiki. Nak bercanggah ke mana? Tapi lambat dia kata. Ni hak belajar dah ni. Hak belajar dah. Sebab apa? Dia mati di dah. Kita orang mengajar pun gitu juga sebut. Hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak bekas. Bahkan ingat baik, wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang saja, hamba ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah yang tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis cerita. Wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang. Tapi tak bekas. Berarti setakat tu ni. Akhirnya hamba ada pilihan dan perbuatan zahir dan batin, cuma tak bekas. Akhirnya bercanggah dengan wahdaniyah pada perbuatan. Canggah. Wahdaniyah pada perbuatan yang perbuat hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila tak ditekan semula pilihan dan perbuatan ada pada zahir. Ini soalan. Ini saya biasa cerita soalan ni. Soalan tanya pada tuan guru, pilihan dan perbuatan hak hamba ni mari Tuhan juga ke? Ditanya gitu. Pilihan dan perbuatan hamba ni mari Tuhan juga ke? Soalan tu. Tu guru jawab mana? Dah, kalau nak mari Tuhan, mari mana awal Lepas tu guru pun mengilah. Lepas tu guru pun berhenti. Tak urah dah. Tak urah. Jadi dia soalan tu soalan. Soal apa gitu? Tak cerdik. Dia soal, adakah pilihan hamba ni hak Tuhan juga ke? Pilihan hamba ni hak Tuhan juga ke? Tu jawab kan? Dah kalau bukan hak mari Tuhan, mari mana awal? Hak Tuhan belaka lah. Lepas tu guru jawab sambil ketawa je. Lepas tu guru pun jalan je. Tak ada. Tak konsep banyak. Siapa? Orang tak tanya gitu. Orang tak tanya. Pilih hamba hak Tuhan juga. Lah sekian kodak-kodak nak letak mana? Dan soalan tu makna soalan tu guru jawab dengan ketawa. Lepas tu guru jawab pun tak panjang. Pilih hamba ni hak Tuhan juga ke? Tu guru ketawa, tu kata dah kalau nak mari Tuhan mari mana awal?
Ni soalan budak-budak gini. Dah iyalah, dah pilih hamba mari Tuhan. Dah sekalian qada letak mana rukun makanan? Terdetik di hati ni pun qada-qadanya. Pilih hamba qada lah. Berkelip mata bergerak nadi pun qada. Usaha hamba qada ni. Siapa tu? Tak ada kita. Lah, tak ada lah. Sekalian qada, ada apa lagi hamba? Ada apa lagi? Sekalian qada. Hak Tuhan belaka. Dah hamba ke apa dia? Tak ada lah. Oh pening ustaz kalau kata tak ada. Dah ada hak hamba. Ada lah. Lepas tu sekalian qada letak mana? Kena tukar lah. Separuh qada, separuh hak makhluk. Baru jadi. Separuh qada, separuh hak makhluk. Ada hukum iman gitu? Sekalian faham ke tak? Yalah ustaz, sekalian qada. Saya pun pegang ustaz. Tapi takkan hak jahat qada. Pening kita dengar. Yalah ustaz, sekalian qada. Saya pun pegang sekalian qada. Takkan kita sahamba pun qada. Kita dengar pun pening. Tak, dia kata sekalian qada, saya pun pegang. Tapi takkan hak jahat qada. Apa tu? Kalau hak jahat ni bukan qada. Kalau atas dunia ni hak jahat lah banyaknya. Dah kafir 3/4 dunia. Kafir 3/4 dunia dah. Hak Islam pula ramai mana pula hak jahat. Kalau jahat tu bukan qada. Berapa? 10% qada atas dunia ni lah. Hak langit tu qada lah. Hak atas dunia ni 10% qada. Dari mana sekalian qada? Ni hak tanya ni orang datuk-datuk ni. Orang datuk yang dalam bidang sains. Orang Kuala Lumpur, orang datuk. Sekalian qada saya pegang. Tapi takkan hak jahat qada. Sekalian qada saya pegang. Tapi takkan itu hamba pun qada. Sekalian. Lepas tu soalan tadi tu lah. Pilih hamba mari Tuhan juga ke? Orang nak tanya soalan gitu. Tunggu jawab kekal. Dah nak mari Tuhan mari mana awal? Hak Tuhan belaka lah. Lepas tu tunggu panjang tak? Macam agak bicara, hamba ada pilihan ada perbuatan tapi tak berkah. Hamba ada pilihan ada perbuatan tapi tak berkah. Kadang-kadang tu nak cerita, itu pada zahir bukan batin hakiki. Tak cerita dah. Sebab apa? Hukum yang kenam kan? Qada kan? Kalau duduk mana lagi? Macam biasa cerita bab Qadariyah, Ahli Sunnah, Jabariyah tu lah. Ahli Sunnah, hamba ada pilihan dan perbuatan tapi tak berkah. Tapi berhenti sekat tu je. Tak balik semula. Batin hakikinya Jabariyah lah. Sekian qada. Jabariyah salah kan tak pegang hak zahir. Walaupun hak zahir hakikinya tak ada. Tapi wajib pegang dia walaupun tak ada. Sebab Quran sandar kepada hamba. Sekat tu je. Atau payah. Barang tak ada, wajib pegang dia. Tak pegang dia, Jabariyah. Dah ada ke tak kita usaha? Tak ada, wajib pegang dia. Tadilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu je. Hak ni dikatakan ni. Dia kata Asy'ariyah kita usaha ilusi sahaja. Hakikatnya tak ada. Pelik dia kata akidah Asy'ariyah. Ilusi tak ada. Memang tak ada. Tak ada. Kenapa berpegang ada? Ayat Quran sandar kepada hamba. Kenapa Allah sandar pada hamba? Walha hakikinya tak ada. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jangan ditanyalah kerjaan Allah Ta'ala. Kita yang kita tanya pada hari akhirat nanti. Barang tak ada, wajib pegang ada. Sebab Allah Ta'ala sandar kepada hamba. Kenapa Allah sandar pada hamba? Walau hakikinya tak ada. Tak ada soal banyak lah tu. Atau dia pening tu. Dia banyak soal, banyak korek. Kalau ni yang Nabi kata fa'amsiku ni, tahan diri kamu daripada membahaskan bab qada. Faham, pegang, berhenti, jangan duk korek-korek. Hak jadi pening-pening tu, hak lepas-lepas ada pening tu, pengalaman dia apa? Pening dia tu ustaz memeningkan diri sendiri, dia kata. Lepas dia faham lah. Sebelum ni dia kata pening lah begitu begini, dia kata orang apa ni? Menyakiti diri sendiri. Sebab dia duduk fikir ikut akal,
Lepas tu bercanggah dengan akidah asal. Dia berpegang pilihan dan perbuatan hamba mutlak zahir dan batin. Habis cerita lah tu. Lepas tu tak ada wahdaniyah pada perbuatan. Ini mukhalafah pada perbuatan nanti kena faham molek dengan wahdaniyah pada perbuatan. Jadi mukhalafah dengan wahdaniyah sama-sama tiga. Pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Nak memastikan kita berakidah dengan suratul ikhlas. Kesucian dalam bab akidah. Yang mana amal ibadah kita lakukan ni dibina atas kesucian bab akidah. Amal ibadah kita lakukan comel pekoh zahir, comel tasawuf batin, dibina atas kesucian akidah. Suratul ikhlas. Mana wahdaniyah pada zat, sifat dan perbuatan. Qul huwallahu ahad. Mukhalafah pada zat, sifat dan perbuatan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini suratul ikhlas. Dimulai dengan qul huwallahu ahad. Diakhiri dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti dia akan perinci, tapi tak panjang nak kitab kita ni. Bersalahan pada zat je panjang sikit, pergi pada ayat mutasyabihah. Bersalahan pada sifat rekah je, bersalahan pada perbuatan berekah, sebut gitu je lah. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan yang baharu atas jalan ikhtiar dan usaha jua. Perbuatan Allah tidak menggunakan bahan dan alat, perbuatan yang baharu menggunakan bahan dan alat. Itu tidak serupa pada perbuatan. Tapi kemah molek. Mukhalafah pada zat, sifat, perbuatan. Wahdaniyah pada zat, sifat dan perbuatan. Tapi wahdaniyah pada zat tu clear lah. Wahdaniyah pada sifat pun clear. Esa pada sifat. Mana apa? Satu pada sifat. Qudrah, satu di zat Allah. Iradah, satu di zat Allah. Ilmu, satu di zat Allah. Tak ada yang berpegang. Perbuatan Allah banyak. Kudrah Allah kena ada 2-3. Satu tak cukup. Tak ada orang berpegang sifat Allah banyak. Tak ada. Satu-satu sifat, satu saja. Itu wahdaniyah pada sifat. Itu pun clear. Wahdaniyah pada perbuatan. Itu nak kena kemah molek. Mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Dan bersalam Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Mukhalafatu ta'lil hawadis. Dan juga tidak menyamai, tidak mumasalah. Mumasalah tu mustahil. Tidak menyamai tu hukum kepada sifat mustahil. Itulah dikatakan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu dia dikatakan mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Ini istilah-istilah ulama kemudian ni. Kalau dah kita Imam Ghazali contohnya, terkadang didatangkan laisa bijismin wala aradin. Dia banyak kadang-kadang mukhalafah pada perbuatan ni. Dia ialah keluar nama sifat ni. Ulama yang keluar nama sifat. Jadi ulama kemudian letak mukhalafah pada perbuatan. Yang dan ulama kemudian pun ada juga letak atas nama yang lain, bukan disebut dengan mukhalafah pada perbuatan. Ada ni. Kalau kita tengok dalam kitab Hidayatus Salikin tu kan, permulaan didatangkan tu 2-3 nama. Tapi kedua-tiga nama tu maksud kepada mukhalafah pada perbuatan. Jadi masyhur kitanya kok, mudah kita faham, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kan kita tengok dari Hidayatus Salikin kan, dimulai dengan bicara akidah tu kan, berkaitan dengan sifat-sifat Allah tu, ya permulaan tu, kemudian baru didatangkan sifat 20. Permulaan tu panjang tu, berkaitan dengan maksud kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan makna bersalahan itu
3 perkara. Bersalahan pada zat satu di hadapan, dan bersalahan pada sifat, kemudian terakhir, dan bersalahan pada perbuatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.